Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kami akan membentangkan isu dan masalah yang kami pilih iaitu isu masalah pelajar di IPT pada era pasca pandemik. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah Dinia Ashraf, yang kedua Kushin Rao, yang ketiga Umar Bukhari, yang keempat Muhammad Hafiz Saufi, yang kelima Abdul Hakim, yang keenam Ahmad Aris, yang ketujuh Joel Jonggut, dan akhir sekali saya sendiri Zaini Ashraf. Okay. Yang pertama adalah pengenalan. Munculnya wabak COVID-19 telah menjejaskan keseluruhan institusi pendidikan dengan menggantikan kelas tradisional kepada kelas dalam talian. Pandemik COVID-19 telah mencipta kehidupan ataupun norma baharu di mana manusia telah banyak bergantung sepenuhnya kepada teknologi dan internet. Pengajian secara online bukan lagi satu pilihan tetapi telah menjadi satu keperluan pada era pandemik ini. Namun begitu, terdapat juga beberapa cabaran dan masalah dalam pelaksanaan pengajian secara atas talian ataupun online. Definisi kata kunci. Definisi kata kunci yang pertama iaitu COVID-19. Maksud dia, pandemik penyakit coronavirus 2019 yang telah berlaku secara global berpunca daripada Coronavirus Syndrome Pernafasan Akut Teruk 2 ataupun SARS-CoV-2. Yang kedua, wabak ini pada mulanya dikesan pada pertengahan bulan Disember 2019 di bandaraya Wuhan, Hubei, China dan telah diiktiraf sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO pada 11 Mac 2020. Untuk definisi kata kunci yang kedua, pasca pandemik. Pasca pandemik ditakrifkan sebagai situasi negara selepas tamatnya apa-apa jenis Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dan rakyat beralih ke satu era baharu di mana penggunaan internet dan teknologi adalah norma baharu. Seterusnya, impak pandemik COVID-19. Terdapat dua impak iaitu kepada negara dan individu. Untuk negara, antara impak dia adalah pasaran saham di Bursa Saham Bursa Malaysia jatuh. Yang kedua, kejatuhan nilai mata wang negara. Dan yang ketiga, ekonomi negara merudum. Untuk impak kepada individu, cabaran untuk mengadaptasi sistem pembelajaran baharu. Dan yang kedua, kehilangan sumber pendapatan. Dan yang terakhir sekali, kehilangan pekerjaan. Okey, nama saya Hakim. Saya akan menerangkan latar belakang kajian. Seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang maju dan mempunyai sistem ekonomi pembelajaran yang baik. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, mengumumkan COVID-19 merupakan satu virus baru yang telah menjadi wabak. Menurut Wayashin 2020, terdapat 1.5 bilion orang pelajar daripada beberapa buah negara yang tidak mendapat meneruskan pembelajaran akibat pandemik ini. Malaysia adalah salah satu negara yang telah mengambil langkah dengan membentuk satu sistem norma baru. So, dapatan kajian yang telah kami dapati ialah perubahan sistem PDP yang secara tiba-tiba, tahap kesihatan mental pelajar-pelajar terjejas dan permasalahan kemudahan untuk pelajar di IPT. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang objektif kajian kami. Objektif kajian kami yang pertama ialah mengkaji isu dan permasalahan pelajar IPT pasca pandemik. Yang kedua, mengukur tahap kesihatan mental pelajar IPT pasca pandemik. Yang ketiga, menyiasat keseperubahan corak pembelajaran pelajar IPT pasca pandemik. Yang keempat, mengenal pasti cara dan kaedah pelajar IPT dalam menyesuaikan diri dengan norma baru pasca pandemik. Seterusnya, saya akan membentangkan metodologi kajian. Yang pertama, menerapkan analisis etika pelajar. Yang kedua, setiap peringkat perjalanan analisis
tidak berjalan pada trajektori yang ditetapkan. Yang ketiga, ia penting untuk mempunyai pemahaman yang kukuh tentang proses yang terlibat dalam serata kaedah. So, bagi menjayakan kajian ini, terdapat 3 benda yang perlu dibuat, iaitu yang pertama, soal selidik. Berdasarkan itu, seramai 75 orang responden telah menjawab borang tentang kaji selidik tersebut. Borang ini dibuat secara online dengan membahagikan menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang kedua, temuduga pelajar. Hanya seorang pelajar ditemui mesra menerusi aplikasi WhatsApp dan platform Google Meet bagi mengetahui analisis isu dan permasalahan pelajar IPT pada era pasca pandemik. Yang ketiga, carian atas talian. Gunakan sumber data yang sah untuk mendapatkan maklumat untuk membantu kajian ini. Antara sumber yang digunakan ialah artikel, maklumat semasa dan soalan tinjauan dengan pelajar. Itu saja daripada saya. Thank you. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang dapatan kajian. Demografi responden menunjukkan seramai 75 responden dari kalangan pelajar IPT yang berumur dalam lingkungan 18 hingga 35 tahun telah menjawab soal selidik yang diberikan melalui Google Form. Seterusnya, bilangan responden terdiri daripada 42 pelajar lelaki dan 33 pelajar perempuan. Seterusnya, kebanyakan pelajar yang menjawab soal selidik ini terdiri daripada ataupun dalam lingkungan umur 21 hingga 25 tahun. Seterusnya, kebanyakan responden ini terdiri daripada bangsa Melayu, diikuti dengan India, Melanau, seterusnya Cina. Dalam soal selidik ini mengandungi 4 bahagian, iaitu mengenal pasti isu dan permasalahan pelajar IPT pasca pandemik. Seterusnya, mengenal pasti isu kesihatan pelajar IPT pasca pandemik. Yang ketiga, mengenal pasti kesan perubahan corak pembelajaran pelajar IPT pasca pandemik. Dan yang terakhir, mengenal pasti cara dan kaedah pelajar dalam menyesuaikan diri dengan norma baru pasca pandemik. Seterusnya, kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam dapatan kajian ialah berdasarkan hasil kajian yang dinyatakan pelajar IPT menghadapi pelbagai isu pasca pandemik seperti masalah fizikal dan mental. Oleh itu, pelajar ataupun pihak IPT perlu memandang serius berkenaan isu tersebut bagi mengelakkan daripada berlakunya perkara yang lebih buruk. Contohnya, pelajar mempunyai masalah kewangan sehingga menyebabkan mereka terpaksa berlapar kerana harga makanan yang tidak berpatutan. Di samping itu, pelajar juga memerlukan kemudahan yang baik seperti shuttle bus, wifi dan lain-lain bagi memudahkan urusan pelajar di IPT ini. Akhir sekali, pelajar juga harus bersedia dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi cabaran yang lebih mencabar di IPT, contohnya dari segi disiplin diri dan pengurusan masa. Dari pernyataan yang dinyatakan dalam soal selidik ini,
Keputusan menunjukkan kebanyakan responden bersetuju dan menyokong isu-isu, kesan serta kaedah yang dikemukakan dalam borang soal selidik yang berpandukan objektif kajian ini. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada rakan pembentang saya, iaitu Dini Ashraf. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penyataan masalah yang telah kami dapati daripada Google Sheet yang telah kami kaji. Penyataan masalah pertama, harga makanan di IPT tidak berpatutan. Yang kedua, kemudahan di IPT tidak memenuhi jangkaan pelajar. Yang ketiga, masalah kelewatan pelajar masuk ke kuliah. Yang keempat adalah pelajar merasa tertekan apabila memasuki IPT. Selepas pembentangan penyataan masalah, sekarang saya akan menerangkan langkah atau cadangan penambahbaik. Yang pertama, adakah harga makanan di IPT tidak berpatutan? Cadangan yang kami telah memberi adalah mencadangkan pihak IPT untuk membuka tender kafe baru dan memilih vendor yang memberikan harga yang berpatutan supaya pelajar mampu menampung kos. Kedua, kemudahan di IPT tidak memenuhi jangkaan. Pihak IPT mengaji kekurangan dan kemudahan yang diperlu oleh pelajar. Seterus, pihak IPT perlu membuat satu soalan selidik untuk pihak pelajar untuk memberikan cadangan kemudahan yang dikendaki oleh pelajar. Yang ketiga, adakah pelajar menghadapi masalah kelewatan memasuki kuliah? Yang pertama, pihak IPT hendaklah melakukan program kesedaran diri supaya pelajar dapat kesedaran untuk bangun awal. Seterusnya, pihak IPT hendak menyediakan jadual yang sesuai dan memudahkan pelajar. Akhirnya, merasa tertekan apabila masuk ke IPT. Yang pertama, pihak IPT hendaklah melakukan aktiviti yang menyenangkan supaya pelajar tidak berasa tertekan dan pelajar akan gembira melakukan aktiviti yang seronok. Yang seterusnya, pihak IPT hendaklah mengadakan aktiviti sukan atau acara e-gaming pada setiap hujung minggu supaya pelajar dapat berinteraksi dan boleh mengurangkan tekanan. Kesimpulannya, kumpulan data bagi tugasan ini dibuat dengan menggunakan teknik pengedaran borang soal selidik iaitu Google Form yang mudah diakses oleh para responden. Terdapat 19 soalan yang dipecahkan kepada 4 bahagian yang terdiri daripada soalan-soalan berkaitan isu dan permasalahan di dalam kalangan pelajar IPT. Responden juga boleh memilih untuk bersetuju atau tidak bersetuju terhadap soalan-soalan yang dikemukakan di dalam borang soal selidik yang telah dibuat ini. Sekian, terima kasih.